Baik, sambung balik. Baik, masa Nabi terima surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dekat nama gua tu, gua apa tu? Wah, Hira. Betul. Gua Hira. Gua. Betul lain. Sungguh Hira, Hijrah tu Betul. dia nyokok. Betul. Betul. Kan gua sun yang Nabi nyokok dengan Abu Bakar masa nak hijrah tu. Ya, Baik nak bos. Hira lah. Gua Hira. Gua Hira. Ayuh. Baik, masa Nabi naik ke atas tu, Nabi beruzlah tu. Masa Nabi naik yang turun malaikat datang tu, masa tu bulan apa? Syawal ke, Zulkaidah ke, Rejab ke apa? Ramadan. Ayuh. Sebab apa Puan Kasmah kata Ramadan? Sebab kita digalakkan adalah bulan turunnya Al-Quran. Surah Wahyu lah. Ayuh. Dekat Tu dalam soalan ayat sikit. ni bagi tahu bahawa masa pertama kali Jibril datang kepada Nabi adalah pada bulan Ramadan. Ramadan. Sebab apa? Sebab Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Baik, Ramadan. dalam surah Al-Qadar. Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Allah kata, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maknanya yang turun dekat Nabi yang malaikat Jibril peluk dia tu, 3 kali peluk tu, adalah pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadri. Faham kan konsep baca macam mana kan? Faham. Kalau sebut ni macam ni macam ni. Oh, maknanya yang first kali turun surah apa? Alaq. Oh, maknanya Alaq tu lah pada malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Cuma masa tu tak ada syariat mengenai Nabi pun belum dapat apa-apa ni dah arahan mengenai malam bulan Ramadan. Boleh? Baik, kemudian dia jadi apa tu? Fi unzila fihi al-Quran. Quran ni adalah panggilan Quran bagi semua makhluk, dipanggil sebagai Quran. Boleh? Huda, petunjuk bagi sekalian manusia. Kemudian bayinat. Bayinat ni nama Al-Quran tetapi untuk ahli kitab yang lain. Oh. Bayinat ni pun nama Quran tetapi dipanggil bayinat kepada ahli kitab yang lain. Makna bayinat ni apa? Bukti yang jelas. Okay. Jadi untuk ahli kitab, kita jangan panggil Quran, kita panggil ni adalah bayinat. Yang bayinat ni yang macam turunnya kitab-kitab Nabi Daud tu, ada Taurat, Injil. Bukan macam ni. Bukan tu. Bukan, maksud bayinat tadi bukti yang jelas. Jadi bila kita kata dengan orang Kristian ataupun Yahudi, kita kata, yang ni bukan Quran, tetapi ini adalah bayinat. Bukti yang jelas untuk korang. Apa yang jelas Sebab dalam kitab korang ada yang dalam ni. Oh, okey. Faham. Orang ahli kitab tahu tak yang Nabi ni Nabi betul? Tahu. Oh. Tahu. Dia Tapi tahu. dia menafikan. Isi sama, suruh sembah Allah. Takkanlah Zabur suruh sembah orang lain, Taurat suruh sembah orang lain, Injil. Tak, semua suruh sembah yang satu je. Benda mesti sama. Jadi dia tahu betul, wahyu turun ni betul. Cuma dia orang belagak sikit. Dia menafikan lah ke Ustaz? Dia bukan menafik, dia mungkin kerana keegoanmu. Dia menutup pintu hati. Ustaz, maksud Ustaz, Al-Quran tu adalah bayinat kepada orang kafir. Betul. Bayinat, bukti yang jelas bagi orang ahli kitab. Ahli kitab sebelum ni dia dah dapat petunjuk dah daripada Allah. Dia dapat Zabur, dia tahu dah. Dia dapat Taurat, dia tahu dah. Dia dapat Injil, dia tahu apa. Semua isi mesti sama. Konsep dia hari kiamat, konsep dia kenabian, konsep dia Allah. Tiga tauhid mesti dekat semua Nabi bawa, tiga yang saya bagi tahu dulu kan. Satu, Allah tu Tuhan. Lepas tu konsep kenabian, Nabi tu ada. Kemudian konsep hari kiamat. Tiga je. Semua Nabi bawa tiga ni. Maknanya dekat Taurat ada, dekat Injil ada, dekat Zabur ada, dekat Quran pun ada. Tiga ni. Okay? Jadi bila tiga konsep tu orang panggil konsep akidah, tiga tauhid, mesti tiga tu. Benda ni maksudnya macam ni. Kalau benda akidah ni macam ni. Kita tak boleh tangguh. Contohnya. Kalau boleh tangguh tu bukan akid. Dia bukan dalam bab akidah. Contohnya, kita boleh tangguh
tak percaya kepada Allah? Boleh. Tak. Tak boleh. Maka tu akidah. Baik, kita boleh tangguh tak percaya kepada Muhammad? Tak. Tak boleh. Kalau kita tangguh jadi apa? Kita tak dapat lah. Gugur tak akidah kita? Ya. Gugur. Baik. Gugur akidah. Maka percaya kepada Nabi adalah akidah. Baik, percaya kepada hari kiamat. Boleh tak saya kata aku kan tak percaya tapi besoklah aku percaya. Gugur tak akidah kita? Gugur. Gugur juga. Maka tu adalah konsep akidah 3 tu. Baik, tak pakai tudung. Apa tu? Saya kata aku rasa dah sampai waktu nanti aku pakailah tudung. Dia tangguh pakai tudung. Jadi gugur tak akidah dia? Tak. Tak gugur. Maka Tidak. pakai tudung bukan akidah. Dia dalam bab fiqh. Oh. Dia dalam bab fiqh. Dia bukan akidah. Dia masih Islam je lah. Minum arak dan sebagainya. Tiba-tiba dia minum arak. Adakah gugur akidah dia? Tak gugur. Maka dia dalam konsep fiqh. Bukan akidah. Baik, jadi kita panggil Quran kepada orang ahli kitab lain adalah ni bukan Quran ni adalah bayinat untuk orang. Allah kata. Nanti kita akan jumpa surah bayinat selepas ni nanti lah. Minal huda wal furqan. Bagi orang yang mencari kebenaran, Al-Quran dinamakan sebagai furqan. Apa makna furqan ni? Pemisah. Boleh? Pemisah apa ni? Pemisah di antara yang hak dan batil. Ya, batil. Ni nama-nama Quran ni. Ya. Itu nama Quran. Kemudian Allah ulang lagi sekali benda yang sama macam ayat atas. Allah kata apa tau? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik. Siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar maka hendaklah dia berpuasa. Baik, nampak tak kalimah lam kat situ? Falyasum. Ya. Falyasum. Ya. Betul tak? Ada. Ya. Okey, Ya. cuba buka kad kita warna ungu sekejap. Buka dekat dalam haraf jazam. Ada tak huruf jazam kat situ? Ada. Ada kalimah lam sebiji ke ada? Ada. Adalah mati. Lam ni tu betul baris lam mati. atas dia baris mati kan, yang tu. Lam tu Oh. kita terjemahkan hendaklah. Boleh? Apa Ustaz? Tak jelas. Terjemahkan hendaklah. Hendaklah. Apa kegunaan dia? Lam jazam satu ni adalah salah satu kaedah Allah nak suruh kita. Kalau Allah nak suruh manusia ni, satu Allah pakai fi'il amar, satu Allah pakai lam jazam satu. Kalau lam jazam satu ni Allah pakai, maknanya dia tengah suruh. Maknanya bila kita baca Quran, ni ada suruhan. Apa yang Allah suruh ni? Kita nak tahu enggak kan? Allah suruh apa? Jadi Allah kata siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Faman kana minkum, jadi ini Allah ulang balik. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun bermusafir maka boleh digantikan pada hari yang lain. Allah yuridullah, Allah berkehendak dengan kamu kesenangan. Yusra ni senang. Allah hendakkan kesenangan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak inginkan kesusahan. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu semua penuhkan hari yang kamu bilangan hari itulah. Macam kita ada berapa hari lagi balance? Dah lupa Ustaz. 20 hari, 25 hari tu. Maka sempurnakan, Allah kata, selama mana yang telah disuruh. Maka walitukabbirullah, dan besarkanlah Allah. Boleh bertakbirlah kepada Allah. Ala ma hadakum, di atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kamu. Wala'allakum tashkurun. Allah datangkan la'alla lagi. Jadi kemudian Allah susuli pula dengan syukur. Jadi yang kedua kita dapat belajar daripada puasa adalah untuk belajar bersyukur, berpuasalah. Kalau kita nak belajar takwa, kita kena puasa. Kalau kita nak belajar syukur, kita kena puasa.
puasa. Puasa. Dekat puasa tu nanti kita belajar apa itu syukur. Baik, apa bukti dia? Kita cuba buktikan. Baik, sekarang maghrib pukul apa? Subuh. 9, Pukul 6 apa? 5, 5, lebih 8. kurang 5, 8. Baik, tiba-tiba masa kita bangun tu pukul 5.56. Kita pun tengok, Allah ada 2 minit lagi. Apa kita buat masa tu? Kita berlari Sampai ke minum. dapur. Balon. Yalah. Berlari ke dapur, dapatlah secawan air mineral kosong. Kita dapat minum. Tap. Tiba-tiba dengar, baru nak cuit sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sompek juga secawan lah. Betul tak? Ya, Masa tu kita syukur lah. Walau secawan. syukur. Punyalah bersyukur tu. Kadang-kadang dapat seteguk pun Alhamdulillah. Nasib baik, sompek seteguk. Seteguk pun kita syukur. Syukur. Masa bila hilang syukur tu? Masa buka. Masa dah kenyang dah. Dah ngantuk dah latih. Aku dah tak nak dah. Kau ambil dah. Kau simpan semua benda ni. Dah kenyang. Berlagak dia. Jadi nak belajar syukur, berpuasa. Okay. Baik, sambung lagi. Cepat sikit kita lagi. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanyakan kepada engkau ibadi, hamba aku, terhadap mengenaiku. Maknanya Muhammad, anda kata ada hamba-hamba aku yang bertanyakan kepada engkau mengenai aku ini. Maka katakanlah apa? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah dekat. Boleh? Baik, jadi macam ni. Konklusi dia. Tulis dekat ayat tu. Konklusi dia apa? Jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah mengenai, bukan mengenai jarak, tetapi mengenai rasa. Ulang lagi Ustaz. Laju Bona. Jauhnya Jauh seorang dan- hamba dengan penciptanya bukanlah mengenai jarak, tetapi mengenai rasa. Allah dengan kita jauh tak? Tak, dekat. Dia lebih dekat daripada urat leh. Dek. Habis ada orang yang rasa macam lost, macam dah lama jauh dengan agama. Itu adalah rasa. Tapi ada pun Allah tetap dekat dengan dia. Maksud. Dah tak ingat Allah, memang jauh lah, dah hilanglah rasa. Lalu Allah kata apa tak? Allah kata ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka Allah kata aku akan kabulkan kepada siapa yang meminta kepada. Jadi kalau nak berdoa, janganlah dipisahkan dengan puasa. Okay. Kalau kita nak minta kepada Allah kan, mintalah ketika mana kita berpuasa. Itu lebih afdal. Betul tak? Ataupun kalau nak berpuasa, jangan pisahkan dengan doa. Contoh kita tengah puasa ni kan, jangan lupa doa. Andai kata ada permintaan yang agak sukar untuk kita, untuk apalah ni, tak dapat lagi rezeki anak contoh kan. Nak minta ke Allah tu, puasa hari tu. Puasa waktu minta. Baik. Mustahil doa akan didengar ketika mana kita tengah kenyang. Betul tak? Tengah boroi macam ni baru kita minta. Ya Allah, aku rasa nak minta murah rezeki. Tengah ada sandal tu, dia kata Allah. Macam tu. Ada pun orang yang lapar macam mana minta kan dia lain sikit kan. Ya Allah, dia dengan lapar, dia lapar. Kan time lapar kan kita lain sikit. Kita lebih feel lagi kan. Kita lebih berharap. Kan macam tu. Time waktu bila kita betul-betul pengharapan kita letak adalah waktu kita sakit, waktu kita lapar. Dua benda tu memang pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Mana ada kita tak sebut Allah kalau sakit. Tengah sakit Allah.
Nak bangun sikit, Allah, Allah, semua Allah. Tapi tengah sihat semua tak? Mana sebut? Bangun berdebuk, berlari tu, berbang. Betul tak? Jadi jangan pisahkan doa dan puasa. Permintaan. Lalu Allah pakai apa lagi? Allah pakai lam tadi. Fal yastajibu li. Allah kata, maka hendaklah kalian ataupun mereka memberi respon kepada. Yastajibu li itu maknanya respon. Maknanya respon ni macam ni. Allah kata, Fazrin puasa. Baik. Puasa. Pukul 7 kan lepas maghrib buka. Time maghrib buka. Okey. Itu respon. Allah kata, solat. Kita pun, okey. Solat. Fal yastajibu. Wal yu'minu bi. Semua tu suruh tu. Adalah sebab ada lam jazam tu. Dan hendaklah dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Maka untuk mendapat petunjuk daripada Allah, hendaklah kita berpuasa. Moga kita dibimbing. Time lapar tu memang Allah bimbing. Macam-macam Allah ajar kita time lapar. Maknanya puasa ni dekat dalam ayat ni ada 3 tadi. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Maknanya nak belajar takwa, puasa. Nak belajar bersyukur, puasa. Nak dapat bimbingan Allah, nak belajar macam mana dapat puasa. Daripada kalimah Rashid tu, Rosyada. Ada orang nama dia Rasyada, Ustaz. Rosyada. Ada orang nama Rusdi, ada orang nama tu Rosli ataupun Rashid Siddiq dan sebagainya, itu semua daripada Rosyada, petunjuk. Bimbingan. Irsyad. Ya, irsyad, fatwa, irsyad. Wallahu ta'ala a'lam. Mukadimah kita hari ni. 187 baca. Tak sampai panjang lah tu. Kita ambil sampai tu. Dengan puasa. Alah, tak apa. Ayat puasa sampai 187. Tak apalah, kita belajar hari ni pasal ni. Puasa Ustaz. Hari ni tak ada apa-apa pelajaran, melainkan kita belajar berpuasa. InsyaAllah, moga semuanya bertambah lah. Dan kita dapatlah apa yang kita mudah-mudahan. Puasa. Itu yang dulu saya pernah kena nasihat tau. Untuk mengubah satu habit yang tak baik pada kita. Kita ada habit yang tak baik. Untuk mengubah tabiat kita lah. Ataupun kita nak mendidik nafsu kita, maka didiklah dengan puasa. Puasa yang berterusan. Ada sebagian ulama' ni bukan hadis lah, tapi ulama'-ulama' mensuggestkan, anda kata ada satu benda buruk kita nak ubah tapi tak boleh ubah lah, maka berpuasalah sampai benda tu hilang. Puasa sampai benda tu hilang. Tak hilang, jangan puasa. Puasa sampai apa Ustaz? Sorry. Sampai benda buruk tu hilang. Contoh, kita jenis sembahyang subuh lambat. Puasa sampai kita sembahyang subuh awal waktu. Selama mana belum boleh ke awal waktu, tapi puasa memang awal waktu sebab takut lapar mesti. Sampailah kita tak tinggal, kita tak lambat sembahyang subuh. Contoh macam ni. Kita nak belajar apa? Masalah nak puasa tu lihat ni. Kita nak ubah habit kita lah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.